Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali dalam siri Tazkirah Khatib. Pada kali ini, tak pertama dan selama-lamanya kita merapatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah dan inayahnya dapat lagi kita diberi kesihatan, kelapangan waktu. Semoga apa yang telah diberi oleh Allah SWT segala nikmatnya dapat kita manfaatkannya dan kita syukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berpesan pada diri saya dan diri tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dengan itu kita mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Tuan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kali ini kita akan bicarakan satu tajuk, iaitu menyayangi warga emas, sifat orang bertakwa. Menyayangi warga emas, sifat orang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, hakikat fitrah bagi kejadian setiap insan akan melalui beberapa proses fasa kehidupan. Bermula dengan fasa bayi dalam kandungan, fasa selepas kelahiran, fasa kanak-kanak, fasa remaja dan dewasa, dan akhirnya fasa penuaan. Setiap fasa yang dilalui itu akan mengalami perubahan-perubahan dari aspek fizikal, mental, rohani dan juga jasmani. Perubahan fasa-fasa ini merupakan lumrah yang akan dilalui oleh setiap insan, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 70, firman Allah SWT, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Dan Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada, kemudian ia menyempurnakan tempoh umur kamu. Maka ada di antara kamu yang disegerakan matinya, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang lemah, iaitu peringkat tua kebudak-budakan, sehingga menjadilah ia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dari perspektif Islam, usia emas bukanlah satu masalah atau satu bebanan. Sebaliknya ia merupakan satu proses normal dan ia perlu diuruskan sebaiknya agar matlamat akhir kehidupan ini untuk mendapatkan pengakhiran yang baik, iaitu husnul khatimah itu tercapai. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengajar umatnya agar mengamalkan sikap saling menghormati dan menyantuni antara satu dengan yang lain, tanpa mengira bangsa, pangkat ataupun keturunan. Sikap seperti ini perlu disemai sejak kecil. Lebih-lebih lagi terhadap kedua ibu bapa. Asuhlah anak-anak kita untuk beradab dengan orang lain. Lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia hari ini, manusia semakin kehilangan adab dan moral dalam kehidupan mereka. Menghormati dan menyantuni ibu bapa adalah wajib kerana ia merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak berbuat baik terhadap kedua ibu bapa,
maka kita dikira melakukan dosa besar kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Tuntutan berbuat baik ini juga bukanlah terhad kepada ibu bapa sendiri, bahkan termasuk juga kepada orang yang lebih dewasa atau warga emas yang lain. Sama ada mereka yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita ataupun tidak. Ini kerana warga emas juga mempunyai hak untuk mendapat kasih sayang dan penghormatan dengan menjaga hak-hak mereka. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita untuk berbuat baik kepada orang dewasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika seorang tua datang kepada Nabi SAW dan orang ramai melambatkan pergerakan untuk memberikan ruang kepadanya, lalu baginda Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah daripada golongan kami sesiapa yang tidak mengasihi kanak-kanak dan tidak menghormati orang dewasa. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kita melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, "Man ahabba ay zahzaha 'anil nar yudkhalal fatatihi maniyatu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nas ma yuhibbu ayyuta ilayhi." Sesiapa yang suka diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaklah datang kematiannya dalam keadaan dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka manusia perlakukan kepadanya. Muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Warga emas bukanlah golongan yang boleh kita pandang sebelah mata sahaja. Hakikatnya golongan ini memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah SWT. Sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi ikram zi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an wa ghairil ghalifi wal jafi anhu wa ikram zi sultan al-muqsid." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati seorang muslim yang beruban, iaitu yang sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya dengan melampaui batas dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan pemerintah yang adil. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya ingin juga berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan muslimin muslimat agar kita dalam membicarakan persoalan warga emas ini, kita sebagai mukmin hendaklah sentiasa bermuhasabah. Hendaklah kita bermuhasabah diri kita sendiri. Bagaimanakah sifat dan sikap kita dalam menghargai ibu bapa sebagai warga emas? Apakah peranan kita dalam memberi kasih sayang kepada mereka berdua? Yang mana mereka berdua, iaitu ibu bapa kita, telah berjuang membesarkan kita. Apakah kita sekadar membiarkan mereka bersendirian? Bahkan ada yang sanggup membiarkan mereka berada di rumah orang-orang tua. Apakah tindakan ini wajar dalam suasana pembentukan keluarga yang harmoni pada waktu ini? Oleh sebab itulah, marilah kita tanamkan sikap keprihatinan dan rasa simpati terhadap ahli keluarga kita dengan memelihara hubungan yang baik sama ibu bapa yang semestinya dihormati dan ditaati, kerana ia yang mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kesimpulannya adalah kita sama-sama mengambil iktibar beberapa perkara yang penting untuk kita ambil perhatian. Yang pertamanya, kita hendaklah meyakini bahawa menghormati dan mengasihi warga emas adalah perintah dan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita hendaklah yakin bahawa kita hendaklah mengisafi bahawa golongan warga emas seharusnya diperlakukan secara baik, disayangi dan dihormati kerana ia adalah tuntutan dalam ajaran Islam. Dan yang ketiganya, hendaklah kita sedar bahawa kita nanti pada suatu masa nanti juga akan menjadi sekiranya Allah Ta'ala panjangkan usia kita. Justru itu berazamlah. Berazamlah kita untuk mengasihi dan menjaga golongan warga emas ini. Untuk akhirnya, renungkanlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Tidak melain padanya semata-mata, dan tidaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka jangan engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. ayat wa zikril hakim wa qabala min tilawat muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan kesempatan sehingga kita bertemu kembali dalam segi tasawuf letak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.